Selamat pagi murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sehat. Baik, dalam video hari ini cikgu akan tunjukkan cara-cara dan teknik untuk menyelesaikan kesemua soalan pada muka surat 61 dalam buku teks tahun 6 matematik anda. Baik, mari kita mulakan. Cikgu minta semua murid rujuk buku teks anda dan latihan yang telah anda buat. Baik, kita mulakan dengan soalan 1A. Baik, keuntungan saya baca dulu soalannya. Keuntungan syarikat inovasi kreatif pada tahun 2015 ialah 5 juta ringgit. Syarikat ini melaburkan 40% daripada keuntungan itu dalam unit amanah harta. Berapakah nilai pelaburan itu? Baik, di sini kita hanya perlu kira nilai pelaburan, maka hanya perlu kira 40% daripada 5 juta ringgit. Baik. 40% kita tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 40/100 daripada adalah darab dengan 5 juta. Okey, 5 juta kita tukar kepada nombor. Dia beri dalam perkataan, kita tukar nombor. 5 juta ada 6 sifar 1 2 3 4 5 6. Baik, sekarang atas dan bawah ada sifar. So kita boleh potong 2 sifar di bawah dan 2 sifar di atas. Sekarang nombor ni menjadi 50,000 50,000. So 5 juta sudah menjadi 50,000. Sekarang 40 kena darab dengan 50,000 ringgit. Baik. Kita tulis RM dahulu. Sekarang kita boleh buat pengiraan minda di sini, iaitu 5 darab dengan 4. Okey, 5 darab 4 adalah 20. Kemudian kita kira jumlah sifar yang ada di atas. 1 2, 3, 4, 5. Maka kita tambahkan 5 sifar pada nombor 20 ni. So, 1, 2, 3, 4, 5. Baik. So kalau kita baca betul-betul, dalam mudah kita boleh agikan nombor ni bertiga-tiga dari belakang. 1, 2, 3, lepas 1 koma, 1, 2, 3, lepas 1 koma. So dia akan menjadi 2 juta ringgit. Maka 40% daripada 5 juta adalah bersamaan 2 juta ringgit. Maka syarikat itu telah melaburkan 40%, iaitu 2 juta ringgit daripada keuntungan mereka. Okey, itu sahaja untuk soalan 1A. Sekarang kita pergi ke soalan 2A. 2A. Encik Gan membayar RM2,400 setahun untuk insurans hayatnya. Syarikat insurans itu memberikan faedah 2.6%, 2.6% setahun. Kira wang insuransnya pada akhir tahun. Baik, di sini kita kena kira dahulu 2.6% daripada RM2,400. Kemudian kita kena tambahkan dengan duit asalnya itu, iaitu RM2,400. Kena tambahkan sebab dia minta wang insuransnya pada akhir tahun. Baik. Kita kira dulu 2.6%, iaitu 2.6/100 darab dengan RM2,400. Sekarang kita boleh potong 2 sifar di bawah dan 2 sifar di atas. Sekarang seterusnya 2.6 kena darab dengan RM24. Okey, kita boleh buat dalam bentuk lazim. Okey, kita tulis dulu RM kat sini. Kita boleh buat dalam bentuk lazim ke tepi sini. 24 darab dengan 2.6. Okey, 6 kali 4, 24, 4, 2. Okey, 6 kali 2, 12, 14. 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 2 kali 2, 4. So, tambahkan, kita akan dapat 4, 12, okey, 6. Sekarang ini sifar tempat perpuluhan. Ini adalah satu tempat perpuluhan. Jumlah adalah satu tempat perpuluhan. Maka jawapan pun kita letak satu tempat perpuluhan dari belakang. Okey, dari belakang kita letak satu tempat perpuluhan. Maka dia akan menjadi RM62.40. Baik. Cikgu semak semula Okey. Baik, betul. Sekarang ini adalah nilai pulangan iaitu faedah faedah sahaja. Faedah untuk setahun adalah sebanyak RM62.40. So kalau nak kira jumlah wang insurans dia, kita kena tambahkan. Okey, RM2,400 kena tambah dengan RM62.40. Mari kita tambahkan. RM RM2,400 kena tambah dengan RM62.40. Ini kita tambah sifar.
Okey, ini pun RM Okey, tambahkan kita akan dapat 2642. Baik. Inilah jawapan akhir dia. So wang insurans dia pada setelah setahun ataupun pada akhir tahun itu menjadi RM2,460.40. Okey, ini adalah teknik menjawab soalan 2A. Okey. Baik, sekarang kita beralih ke soalan silap ini 1A juga. 1A juga. Masih soalan 1 Okey, sekarang 1C. 1C. Baik, Kakak Kasturi memenangi RM12,750 dalam peraduan menulis cerpen. Kakaknya menyimpan wang itu ke dalam akaun simpanannya dan diberikan faedah 2.5% setahun. Berapakah jumlah wangnya setelah 2 tahun? Baik, kelas. Yang ini kita kena kira untuk 2 tahun 2 tahun berturut-turut. Baik, kita kira untuk tahun pertama, kemudian kita kira untuk tahun kedua pula. Okey, tahun pertama. Ini kita buat kiraan untuk tahun pertama dahulu Tahun pertama 2.5% iaitu 2.5 per 100 darab dengan 12,750 ringgit. Baik, di sini kita boleh potong satu sifar saja ataupun okey, satu sifar ataupun kita boleh gunakan per 100 ni untuk alihkan titik Okey, so bahagi per 100 adalah bahagi 100. So bahagi 100 maka kita alihkan 2 tempat ke kiri. Okey, 2 tempat ke kiri maka dia akan jadi RM127.50. Ni dah tak ada dah, kita dah gunakan kita dah gunakan untuk alihkan titik 2 tempat ke kiri. 100 dah tak ada dah. Sekarang 2.5 kena darab dengan nombor ni Baik, kita buat dalam bentuk lazim. RM127.50 kena darab dengan 2.5. Baik, ini kita boleh padam dahulu sifar dia untuk memudahkan pengiraan kita sebab sifar tu tak ada nilai sebenarnya. Okey, kita darab seperti ini. 5 kali 5 25, 5 2, 5 kali 7 35, 37. Okey, 5 kali 2 10, 13. 1 kali 5 5 tambah 1 6. 2 kali 5 10. Okey, ni kena buat laju sikit 14, 15, 2 kali 2, 4, 5, 2 kali 1 adalah 2. So, tambahkan, kita akan dapat 5, 7, 8, 11, 3. Baik, ini, okey, sekarang di sini kita tengok, ini adalah satu tempat perbuahan, ini pun satu tempat perbuahan, so jumlah adalah 2 tempat perbuahan. Okey, baik, so jawapan akhir kita kena letak 2 tempat perbuahan dari belakang. 1, 2. So, ini adalah nilai faedah. Okey, faedah saja iaitu RM318.75. Ini adalah faedah yang diperoleh selepas 1 tahun. Baik, so nak kira dia punya jumlah duit terkumpul termasuk faedah, kita kena tambahkan semula lah. Okey, RM12,750 tambahkan dengan RM318.75. Okey, baik, tambahkan, ini pun RM so duit asal dia, duit pelaburan asal tambah dengan dia punya faedah dia. Baik, 8, 6, 10, 3, 1. Betul pengiraan ni betul Baik, ini adalah jumlah duit terkumpul selepas setahun, selepas tahun pertama. Sekarang kita kena kira untuk tahun kedua pula. Okey, tahun kedua. Kirakan untuk tahun kedua cikgu gunakan warna pen yang lain sebab dekat-dekat. Tahun kedua. Okey, tahun kedua kita peratus faedahnya masih sama 2.5%, tapi daripada nilai terkumpul yang terbaru. So kita kena kira 2.5% iaitu 2.5 per 100 darab dengan nilai duit yang terbaru iaitu RM113,068.75. Okey, begini Baik. Sekarang kita masih boleh gunakan teknik yang sama iaitu 100 ni kita gunakan untuk alihkan titik 2 tempat ke
kiri. 1, 2. Baik. Sekarang dia akan jadi 130.6875 lah darab dengan ni. So kita kira kan M130.6875 kena darab dengan 2.5. Okey. Baik. Sekarang kita kira 5 kali 5 25, 5 2 35 37 40 43. Okey. 60 30 34. 3 ni turunkan saja. 15. Okey. 5 5 6. Dia kalau darab dengan 2 lagi senang 5 10. Okey. 7 14. 14 15. 17 18 19. Satu turunkan saja. Turunkan 6. Okey. Baik. 7 8 11 10 13. Okey. 7 11 3. Baik, sekarang kita kena kira jumlah tempat puluhan. Okey. Ini titiknya dekat sini, ini titik dekat sini. Baik. Ini adalah 4 tempat puluhan dari belakang. Okey, 1 2 3 4. Ini adalah satu tempat puluhan, jumlah 5 tempat puluhan. So kita kena dekat jawapan kita kena letak 5 tempat puluhan So 1 2 3 4 5. Okey, so dia punya pelaburan dia ataupun pulangan dia. Faedah untuk tahun kedua adalah sebanyak RM327. Okay, ini kita boleh bundarkan kepada 2 tempat puluhan sebab panjang sangat kat belakang tu. So kalau bundarkan kepada 2 tempat puluhan, kita garis kat sini, satu lepas. Tengok no digit kedua selepas titik, 1 2. Kemudian tengok digit yang ketiga tu untuk bundarkan kepada 2 tempat puluhan. Lebih daripada 5 maka kena tambah 1, so dia akan jadi 32 sen. Okey. Baik. Sekarang duit terkumpul, jumlah duit terkumpul selepas tahun kedua ialah duit asal pada tahun kedua, awal tahun kedua, iaitu sebanyak ni, iaitu RM13,068.75. Kena tambahkan dengan faedah dia, nilai faedah dia, iaitu RM327.32. Okey, tambahkan. Pengiran dia memang ada banyak perpuluhan Okey. 16, letak titik, jangan lupa. Okey, 8 9 3. Baik. Ini adalah jumlah simpanan ataupun jumlah duit selepas tahun kedua. Okey, iaitu RM3,396.07. Okey, ini adalah soalan 1C. Okey, kalau ditanya untuk lagi banyak tahun, tahun ketiga atau tahun keempat, lagi panjang lah dia punya pengiran dia, lagi panjang. Sebab kita kena, okey, dia ada accumulation, accumulation ataupun dia akan terkumpul lagi. Okey, lebih banyak. Baik, sekarang kita beralih ke soalan 1D. Okey, 1D. Encik Limat melaburkan RM15,000 untuk pendidikan anaknya. Bank memberikan faedah 3.5% setiap tahun. Berapakah jumlah faedah yang diterima olehnya selama 3 tahun? Okey, baiklah, tengok sini. Dia dah tanya untuk 3 tahun. So, tadi kita kira untuk 2 tahun saja. Sekarang kena kira untuk 3 tahun. Baik, mari kita sama-sama kira. Ini kamu cikgu padam dulu Sekesemu cikgu nak padam kesemuanya. Nanti kamu boleh replay semula video ni kalau nak tengok semula jalan kerja semua ni. Ataupun kamu boleh pause, okey? Tekan button pause dan fahamkan sebelum pergi ke soalan seterusnya, okey? Baik. Kita perlukan ruang yang lebih banyak sedikit untuk soalan ni, soalan 1D ni sebab dia tanya untuk 3 tahun
Baik, soalan 1D. So kita kira untuk tahun pertama dahulu. Okey. Okey, lagi satu cara ialah buat jadual. Cikgu saya rasa kita boleh buat juga jadual. Cikgu tunjukkan cara jadual untuk soalan ni. Okey. Ini tahun pertama. Saya tulis T1 untuk tahun pertama, T2 untuk tahun kedua, T3 untuk tahun ketiga. Okey. Ini adalah simpanan awal tahun. Okey, simpanan awal tahun dekat sini. Kemudian ini adalah peratus faedah. Peratus faedah. Okey, ini adalah nilai faedah. Kemudian ini adalah simpanan akhir tahun. Baik, nanti cikgu akan buat dia punya pengiraan dekat bawah ni dan kita boleh isi jadual dekat atas ni. Dekat jadual ni kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Okey. Dia punya nilai faedah, simpanan awal tahun dan akhir tahun dan seterusnya. Baik. Kita kira untuk tahun pertama. Bank memberi faedah sebanyak 3.5% kan? Baik. Tahun pertama 3.5% iaitu 3.5% darab dengan RM15,000. Baik. Di sini kita boleh potong dua sifar dekat bawah dan dua sifar di atas. Baik, sekarang dia menjadi RM150 darab dengan 3.5. So kita kirakan 150 darab dengan 3.5. Okey. Sorry Okey. Sifar 25, 57, sifar 15, 4. Okey. So dia menjadi seperti ini. So ini sifar tempat puluhan, ini satu tempat puluhan. So jumlah satu tempat puluhan. So kita letak titik di sini, satu tempat puluhan dari belakang. Baik. So dia punya nilai faedah adalah kita isikan ni. Ini adalah simpanan pada awal tahun adalah RM15,000. Nilai faedah 3.5%, tak sama 3.5%. Setiap tahun 3.5% lah. Okey. Okey, ini adalah peratus faedah. Nilai faedah pula. Nilai faedah tahun pertama adalah RM525. Maka simpanan pada akhir tahun adalah duit asal iaitu simpanan pada awal tahun tambah dengan nilai faedah. So kita boleh congak congak dalam kepala, congak dalam minda. Jadi akan jadi RM15,525. Okey, 15,000 tambah 525 dapat 15,525. Duit inilah duit pada duit simpanan pada akhir tahun pertama akan dibawa ke awal tahun kedua. Okey, so pada awal tahun kedua duit itulah akan dibawa carry forward. Kita panggil carry forward. Baik, sekarang nak kira faedah, nilai faedah untuk tahun kedua, kita kena kirakan 3.5% daripada duit terkumpul yang terkini pula, yang terbaru. So ini tahun kedua. Okay, tahun kedua saya gunakan warna yang lain. Baik, tahun kedua 3.5% iaitu 3.5% darab dengan RM15,525. Sekarang kita gunakan seperti tadi, kita gunakan 100 ni untuk alihkan titik dua tempat ke kiri. Okey. So dia akan jadi 15 155.25 darab dengan 3.5. Okey, darab Okey, 50, 25, 10, 12, 25, 26. Okey, 25, 27. 7,
7 1 kali 5 7. Okey. 15. Okey. 6 7 15 16 16 34. Tambahkan dia akan jadi 7 13 12 13 14 5. Okey, sekarang kita kira jumlah tempat puluhan. Ini adalah 2 tempat puluhan, ini adalah 1 tempat puluhan. Nak kira bilangan tempat puluhan dari belakang 1 2. Ni 1. So jumlah adalah 3 tempat puluhan. Okey, 2 tambah 1 3 tempat puluhan. So jawapan pun 3 tempat puluhan dari belakang. 1 2 3. Maka kita boleh bundarkan ni Kita boleh bundarkan kepada 2 tempat puluhan sebab kita nak sen dekat belakang tu kan. So kita biasa sen dalam 2 digit je lah kan. Maka sini 7, sini 5. So oleh kerana 5 kita tambah 1, so dia akan jadi 38. So 5 4 3.38 sen. Baik. So faedah, nilai faedah untuk tahun kedua adalah RM RM543.38. Okey, kalau anda perhatikan, dia punya nilai faedah setiap tahun semakin naik. Walaupun peratus faedah tetap sama setiap tahun, tapi nilai faedah dikira daripada jumlah duit yang terkumpul, yang terbaru, yang terkini, yang lebih tinggi. Sebab tu nilai faedah pun lebih tinggi. Baik, sekarang simpanan akhir tahun adalah kita kena tambahkan. Okey, cikgu terus gunakan dekat sini. Tambah dengan ni Okey, simpanan awal tahun tambah dengan nilai faedah. Memang begitu Tadi ini tambah ini dapat sini. Sekarang ini tambah ini kita akan dapat di sini. Okey, so 525 sifar depan dia 15,000. Okey, so tambahkan. So kamu akan dapat RM16,068.38. Okey. Baik. Sekarang ini tadi tak ada sen Cik Puan lah boleh letak sifar. Tak letak pun tak apa. Okey, sekarang duit ni lah akan dibawa simpanan pada akhir tahun kedua akan dibawa ke awal tahun ketiga. Okey. So RM16,068.38. Ini adalah simpanan pada awal tahun ketiga. Sekarang kita kena kira nilai faedah untuk tahun ketiga pula. Okey. Ini cikgu gunakan warna lain juga. Okey, tahun ketiga. T3 tahun ketiga. Baik. So kita kena kira 3.5%, iaitu 3.5% daripada duit terbaru Okey. Sekarang seperti tadi kita boleh gunakan 100 ni untuk alihkan 2 tempat ke kiri, 1 2. So sekarang kita kena darab ni 16 sifar 0.6838. Okey, darab dengan 3.5. Okey. Darab. So, 8 kali 5 40. 15 19. Okey. 40 41. 30 34. 3 turunkan saja. 6 30. Kali 5 5 8. Okey, 38 44. Okey. 9 11. Okey, 24 25. 18 20. 2 turunkan saja. 3 6 18 8 1 3 4. Okey. Sekarang dia akan jadi 13. Tambahkan semua. So dia akan jadi seperti ini. Okey, sekarang kita kena kira jumlah tempat puluhan. Ini adalah 4 tempat puluhan. Ini adalah 1 tempat puluhan. Okey, so jumlah adalah 5 tempat puluhan. Okey, baik. So 5 tempat puluhan dari belakang. 1 2 3 4 5. Okey, di sini.
So nilai faedah untuk tahun ketiga adalah, ini pun kita bundarkan dahulu kepada 2 tempat perpuluhan 1, 2. So bulat nombor yang ketiga. So oleh kerana bawah 5, so tak perlu tambah 1, maka tetap 39 Baik, so dia akan jadi nilai faedahnya adalah RM562.39. Okey. Nampak tak semakin naik kan, seperti yang Cikgu dah cakap tadi. Okey. Sekarang jumlah simpanan selepas akhir tahun ketiga adalah ini tambahkan dengan ni. Okey. Baik. Cikgu tambah ke sini lah. Okey. RM RM16,068.38 kena tambah dengan RM562.39. RM juga tambah. Okey, 17, 6, 7. Okey, 7 sorry. 10, 12, 13, 6, 6, 1. Okey, so dia akan jadi RM16,630.77. Baik, beginilah cara dan teknik untuk mengira untuk menyelesaikan soalan ni Okey. Sebab dia minta soalan terakhir dia minta berapakah jumlah faedah yang diterima olehnya baik kelas. Cikgu baru perasan ini dia tak minta jumlah duit yang terkumpul. So tapi ini dengan ni masih perlu kira. Ini tak payah, tak perlu. Dia minta kita kirakan jumlah faedah yang diterima saja. Jumlah faedah, kalau kamu betul-betul fokus pada kata kunci dia ialah jumlah faedah yang diterima. So kita kena kira jumlah faedah saja kelas. Ini nilai faedah kan. Semua ni kena jumlahkan. Jumlah faedah saja. Dia minta jumlah faedah saja. Okey. Tapi ini dengan ni masih diperlukanlah. Barulah kita boleh kira nilai faedah sebab duit ni akan dibawa ke awal tahun kan. Daripada sinilah kita kira nilai faedah ni kan. Ini tak payah. Okey. Tak apa. Kamu ambil ini sebagai ilmu tambahan. Kalau dia minta jumlah duit yang terkumpul ataupun jumlah wang simpanan dia selepas 3 tahun, inilah jawapan dia. Okey, tapi dalam soalan ini dia minta jumlah faedah yang diterima, maka kita kena tambahkan ini, tambah ini, tambah ini. Okey, so kita padamkan ni Padam ruang ni saya nak guna untuk tambahkan jumlah faedah selama 3 tahun. Okey, so RM525 tambahkan dengan 543.38. Ini kita boleh letak sifar. Okey, tambahkan dengan RM562.39. Okey. Baik. So titik kita boleh letak dahulu. Kalau nak pun boleh, kalau takut lupa. Okey, ini adalah 17. Kita gunakan pen lain lah. Okey, untuk membezakan. Okey, 17. Okey, 6, 7. Senang saja. Kemudian ini adalah 8, 10. Ini adalah 10, 13. Ini adalah 15, 16. Okey, so jumlah faedah. Okey, faedah saja Ini adalah faedah saja yang diterima adalah sebanyak RM1,630.77. Ini adalah jawapan yang betul. Okey, boleh letak di sini. Ataupun tak letak sini pun tak apa. Biarkan di sini pun okey. Tapi cikgu letak supaya kamu faham jumlah faedah terkumpul adalah ini. Okey. Beginilah cara untuk selesaikan soalan 1D. Baik, sekarang kita tengok soalan 1E. Okay, Ayah Laili melaburkan RM6,000 ke dalam amanah saham yang memberikan dividen sebanyak 4.1% setahun. Ayahnya juga membuat simpanan sebanyak RM5,000 yang memberi faedah mudah sebanyak 3.8% setahun. Kira jumlah wang pelaburannya selepas setahun. Okey, kelas di sini dia buat dua pelaburan dua jenis pelaburan. Yang pertama RM6,000 ke dalam amanah saham. Faedahnya 4.1%, dan dia juga menyimpan
simpanan, dia buat simpanan sebanyak RM5,000. Okey, yang memberi faedah sebanyak 3.8%. So dia suruh kira jumlah wang pelaburannya. Maksudnya kita kena kira jumlah duit yang terkumpul dekat dua-dua akaun lah. Okey, di sini nampak seperti dia buka dua akaun. Satu dengan amanah saham, satu lagi dengan simpanan. Simpanan tu mungkin dekat bank Baik. Saya padam, cikgu padam Cikgu padam semua ni. Okay, sebab tak ada ruang lagi. Kau boleh pause dan belajar teknik dia untuk fahamkan. Kalau kurang faham boleh pause dan ataupun boleh replay. Okay, dan tonton berulang kali Baik, ni pun cikgu nak padam dulu Okey, kita kira amanah saham punya dahulu. Ini amanah saham. Okey, amanah saham. Ini adalah ruangan untuk simpan. Okey. Seolah-olah macam dua akaun akaun pertama dengan akaun kedua. Kita kira untuk akaun pertama dahulu, iaitu 4.1%. So, iaitu 4.1/100 daripada RM6,000. Okey. Baik. Kita boleh potong sifar atas dan bawah. Dua sifar bawah, dua sifar atas. So 41/60. Kirakan. Teman boleh nak kira tepi pun boleh. Okey, darab dengan 4.1. Okey. Sifar 6, sifar 24. Tambahkan. Kita akan dapat. Okey, ini sifar tempat perlahan, ini satu tempat perlahan, jumlah satu tempat perlahan. Okey, baik. Satu tempat perlahan dari belakang adalah seperti ini. So, iaitu RM246 sama dengan RM246. Sifar ni tak ada nilai lah sebenarnya. Tinggalkan macam ni pun okey. Sekarang kita kena tambahkan jumlah duit simpanan dia, iaitu RM6,000 tambah dengan ni. Kita akan dapat RM6,000 tambah dengan 246. Kita akan dapat RM6,246. Okey, ini adalah jumlah wang simpanan dia dalam amanah saham selepas setahun. Okey. Baik, sekarang kita kira untuk simpanan pula. Dalam akaun simpanan dia diberi faedah sebanyak 3.8%, iaitu 3.8% daripada RM5,000 duit simpanan dia. So ini pun kita boleh potong dia punya sifar, dua sifar bawah, dua sifar atas. Sekarang dia akan jadi apa? So, kita kira kat tepi 50 darab dengan 3.8. So dia akan jadi 40. Sifar 15. So satu tempat bulan Baik. So dia akan jadi RM190. Sekarang duit simpanan dia adalah jumlah duit simpanannya adalah tambahkan dua-dua Okey. Kalau ikutkan jalan kerja yang betul, kita kena letak RM lah kan. Dalam jalan kerja pun kena ada RM untuk kertas 2 untuk kertas 2. Baik. Jumlah simpanan dia dalam akaun ni akan menjadi RM5,150 selepas setahun. Sekarang kita nak kira jumlah wang pelaburan dia dalam dua-dua akaun. Okey, jumlah daripada dua-dua akaun. So dia akan jadi dua-dua tambahlah. RM6,246 tambah dengan RM5,150. Okey, tambahkan. Dia akan jadi dia akan jadi seperti ini. So jumlah wang pelaburan dia sudah menjadi RM11,436 hasil daripada dua-dua pelaburan dia, dua-dua akaun dia. Okey, baik. Inilah
cara nak selesaikan soalan 1E. Okay, kita ada lagi 2 soalan. Cikgu akan teruskan dengan soalan 2A. 2A. Baik, cikgu nak padam. Boleh ya? Tadi ini adalah soalan berapa Soalan 1E Tadi soalan 1E ya. Lupa nak tulis soalan dengan apa tu? Huruf soalan dia. Baik. Sekarang 2A. Soalan 2A. Baik, saya bacakan dulu soalan dia. Okey, selesaikan masalah harian. Kita dapat 400 kepingkat warna di dalam sebuah kotak. 35% daripadanya berwarna merah dan selebihnya berwarna biru. Kira bilangan kad biru di dalam kotak itu. Baik, di sini kita ada 2 cara. Cara pertama adalah kita kira bilangan merah, kemudian kita tolak daripada jumlah iaitu 400, kita akan dapat bilangan kad biru. Ataupun cara kedua adalah kita kirakan peratus untuk kad biru dahulu, kemudian terus kira biru daripada peratus biru tu. Baik, saya lukiskan sedikitlah, kata sedikit. Jumlah ada 400 keping kad. Okey, dia ada 2 warna, merah dengan biru. Merah saya namakan dengan M, biru saya namakan dengan B. Okey, merah ada 35%. Okey, maka jumlah peratus 100%. Jumlah mesti 100%. Jumlah mesti 100%. Okey, kalau nak kira peratus untuk biru, okey, peratus untuk biru, senang saja, 100% tolak dengan 35%. So kalau kamu pandai congak, kamu akan dapat 65%. So peratus kad biru adalah 65%. Okey, 65%. Ini merah 35% sudah diberi. Biru, peratus biru kita boleh kira sendiri, iaitu daripada jumlah peratus 100% tolak dengan peratus merah, kita akan dapat peratus biru. So sekarang kalau nak kira bilangan biru, kad biru, kita boleh terus kira daripada peratus biru, iaitu gunakan 65%. Ini cara yang paling mudah lah, paling cepat. Okey, cara pertama ataupun cara satu. Mungkin ada murid buat cara lain, saya akan tunjukkan juga cara kedua. Saya akan tunjukkan cara pertama dulu. So, cara pertama yang paling mudah, paling cepat adalah kita gunakan peratus biru. Iaitu 65% adalah 65% darab dengan jumlah kad yang ada, iaitu 400. Okey, kita boleh potong 2 sifar bawah, 2 sifar atas. Sekarang 65 darab 4 kita boleh kira kat tepi. Okey, jangan guna kalkulator. Untuk semak boleh kalkulator, tapi masa buat latihan ataupun ini jangan biasakan guna kalkulator lah. Sebab kalau ada penilaian, apa-apa penilaian, kamu kena buat sendiri tanpa kalkulator. Nanti kalkulator kamu boleh mula gunakan mulai tahun depan apabila dah pergi ke sekolah menengah. Sekarang praktis diri kamu untuk kira cepat dengan secara manual tanpa kalkulator. So 5 kali 4 20. Okey, 6 kali 4 24 26. So 260. Dah dapat So dah dapat dah biru Ini adalah bilangan kad biru sebab kita gunakan peratus biru, peratus kad biru iaitu 65%. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kira bilangan merah dahulu seperti yang telah diberi, iaitu kalau kamu gunakan 35%, kamu akan dapat merah, bukannya biru. Sebab 35% adalah bilangan kad merah. Darab dengan jumlah. Baik, potong 2 sifar bawah, 2 sifar atas, kamu akan dapat 35 darab 4. Kalau congak 2 kali 70, 4 kali adalah 140. Okey, so 140. Kalau kamu tak pandai congak, nak kira secara manual pun boleh. Okey, 35 kali 4 adalah 20, 12, 14 Secara manual adalah begini. Ini adalah merah Sekejap Ini adalah merah ni. Kad merah bukan biru. Okey. Cara nak congak dengan mudah macam ni 35, 35, 35. Kamu bayangkanlah, ini tak payah tulis, bayangkan je.
35 darah 4 kan? 35 darah 4. So, sepanjang 4 kali. 35 dengan 35 adalah 70. Ini pun 35 dengan 35 adalah 70. So, 70 tambah 70 adalah 140 lah. Itu salah satu cara untuk congak lah. Congak dengan mudah. Okey, sekarang ni kita kena kira. Ni belum habis lagi Kena kira lagi. Ini baru merah punya. Kita nak kira, soalan minta kirakan bilangan kad biru. Okey, biru ini biru. Soalan minta biru biru. Baik, so 400 kena tolak dengan 140. Ini lecehnya, ini bahagian yang leceh. Sikit sebab nak pinjam-pinjam lagi kan. Okey. 6, tengok dapat juga 260 tapi cara yang susah sikit lah sebab ini nak congak dalam kepala susah sikit. Okey, bagi kebanyakan murid memang susah untuk congak. Ni tapi congak ni senang. 100% tolak 35% adalah 65%. Ini lagi mudah. Okey. Penolakan ni lagi mudah daripada penolakan ni. Okey. Baik, ini cara kedua lah. Tapi tak salah lah. Ini pun boleh. Mungkin ada student buat macam ni. Okey, betul juga. Betul. Mungkin ada student buat macam ni. Okey, tapi cikgu galakkan buat macam cara pertama. Cikgu galakkan cara pertama Baik. Sekarang kita pergi ke soalan terakhir. Okey. Iaitu soalan 2B. Dalam ujian matematik, okey, Akmal menjawab 38 daripada 50 soalan dengan betul. Bermaksud jumlah soalan ada 50. Jumlah soalan ada 50 daripada 50 soalan. Akmal dapat jawab 38 dengan betul. Okey, 38 betul. Kalau 38 betul, berapa yang salah? Kalau kamu congak, kamu akan dapat 12. Okey, 50 tolak 38. Itu 12. Okey, B1 dia minta berapa peratuskah markah Akmal? Okey, kalau nak kira peratus memang kena kira peratus betul peratus markah kan. Kalau nak kira peratus markah, saya faham. Kalau nak kira peratus markah memang kena gunakan bilangan yang betul lah. Bilangan yang betul. Bukan bilangan yang salah. Kan? Okey, 2B1. Dia minta peratus markah kan? Okey. Peratus markah sama dengan bilangan yang betul per dengan jumlah darab dengan 100%. 100%. Kalau nak kira peratus memang kena darab dengan 100% lah. Sekarang 50 dengan 100 kita boleh ringkaskan menggunakan sifir 50. Okey, 1 kali 50, 50, 2 kali 50, 100. Sekarang 38 darab 2 adalah 2% adalah 76. Betul tak? Peratus jangan lupa. Sebab dia minta markah kan, peratus kan? Peratus betul. Peratus markah. So, sini pun ada unit peratus, kita turunkan saja. 38 darab 2 adalah 76 Kalau kamu congak memang dapat 76. Kalau tak pandai congak boleh buat dalam bentuk lazim lah dekat tepi situ. Okey? Betul 76%. So markah, peratus markah Akmal adalah 76% sebab dia betul. Daripada 50 soalan dia betul sebanyak 38, maka peratusnya adalah 76%. Belum dapat A tak dapat A lagi sebab A adalah 80 ke atas kan. Okey, kalau dia jawab lagi 2 soalan dengan betul, iaitu 40 betul, 40 per 50 betul, so dia dah dapat 80%. Maka dah dapat A dah. Lagi sikit untuk dapatkan A. Baik, sekarang soalan kedua B2. B2 2B2. Okay, 2B2 dia minta apa? Jika Akmal ingin mendapat markah 90%, berapa lagikah soalan yang perlu dijawab dengan betul? Baik, kita kira dulu soalan seperti ini. Kita kira dulu, kalau nak dapatkan 90%, berapa soalan yang dia perlu betul? So, maka senang saja, jangan risau. So, kita kira 90%, iaitu 90% daripada jumlah soalan, iaitu 50 soalan. Kita nak tahu 90% daripada 50 soalan itu adalah bersamaan berapa soalan. Okey, baik. Sekarang kita boleh potong satu sifar atas, satu sifar bawah. Ada lagi sifar atas bawah boleh potong juga. Satu sifar atas, satu sifar bawah. Okey, kita darab Baik, sekarang 9 darab 5. 9 darab 5 adalah 45 soalan. Bermaksud 45 soalan kena betul. Kena betul. Kalau nak dapatkan 90%. Okey.
Baik, sekarang tadi dia betul sebanyak 38 sahaja. Okey, reality ya, reality. Okey, sebenarnya hakikatnya dia dapat 38 soalan saja betul. Tapi kalau nak dapatkan 90%, dia kena betul sebanyak 45 soalan. Maka berapa lagi yang dia kena dapatkan betul? So, kalau nak tak kira berapa lagi, kita kena kira jurang antara 38 soalan dengan 45 soalan. Okey, bilangan betul 38 dengan. So, untuk kira jurang, kita tolaklah 45 tolak 38, kita akan dapat 7. Okey? 7 Baik, so dia kena betul 7 soalan lagi. 7 soalan lagi kena betul untuk dapatkan 90%. Baik kelas, itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Hari ini pun dah mengambil masa agak lama juga ni. Baik, cikgu harap cikgu terangkan dengan, cikgu memang ambil masa untuk terangkan dengan secara detail supaya kamu betul-betul faham. Okey, cikgu harap anda dah faham semua cara dan teknik untuk menyelesaikan semua soalan pada muka surat 61 dalam buku teks anda. Okey, yang ni cikgu dah bagi sebagai kerja rumah minggu lepas. Cikgu dah janji dengan kamu dalam kelas hari ni cikgu nak bincangkan semua soal jawapan. Cikgu dah pun bincangkan dah. Baik, cikgu harap anda dah betul-betul faham. Kalau kurang faham boleh repeat balik video ni. Okey, replay balik. Okey. Kalau boleh tekan button subscribe, button loceng dengan tekan button like, okey, untuk mengikuti ke semua video cikgu pada masa-masa akan datang. Okey, cikgu akan upload seberapa banyak video yang boleh dari semasa ke semasa, bukan daripada video daripada kelas kita saja, malah cikgu kadang-kadang akan upload video untuk share, kongsi ilmu matematik dan lain-lain juga. So untuk mengikuti semua video tu, kamu boleh tekan button subscribe, okey, like dan button loceng tu. Okey, baik. Anda boleh juga share video cikgu ni dengan semua kenalan anda, saudara mara ke apa, ataupun rakan-rakan di sekolah lain ke atau di tempat lain, supaya mereka pun boleh bermanfaat lah. Baik, itu saja. Baik, sekian. Terima kasih.